Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so hari ni macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Ramai lagi yang minta aku segmen Noror. Buatlah lagi Noror Kemal buat lagi Noror Kemal. So hari ni aku akan buat lagi segmen Noror untuk korang. So cerita Noror kita hari ni, okay, macam tu. Ada juga kisah dia, okay. Kalau korang pernah dengar pasal minyak dagu, aku dah pernah cerita kat korang, aku rasa pasal minyak dagu. Minyak dagu tu apa? Orang panggil dia minyak pengasih. Aku dah beberapa kali dah cerita kat korang tentang benda minyak pengasih ni, tapi hari ni macam korang dah tengok dekat thumbnail, dia lain sikit. Dia memang lain, bukan lain sikit, lain banyak lah. Minyak pengasih ni apa guys? Minyak pengasih ni biasanya orang lelaki lah guna. Orang lelaki guna untuk orang perempuan. Okey, contoh dia suka dekat orang perempuan ni, tapi perempuan ni tak suka dia, macam tu kan. Tapi dia nak paksa juga perempuan ni suka kat dia guys. Macam tu, sebab tu dia guna minyak pengasih. Sebab tu nama dia minyak pengasih. Macam tu. Dia nak suruh perempuan tu kasih pada dia, padahal perempuan tu tak kasih pun dekat dia. Benda ni walaupun dengar dia macam-macam merepek, tapi orang zaman sekarang still ada guna minyak pengasih ni. Pasal minyak pengasih, minyak dagu tu aku dah pernah cerita dekat korang. Tapi hari ni kita cerita yang lain sikit, macam aku cakap dekat mula-mula tadi. Benda ni pasal I money gajah ataupun I duit gajah. Macam tu. Kita kena bertapi-tapi sikit lah macam tu. So ini bukan pasal-pasal orang kata pasal benda yang tak elok ya, macam tu. Ini memang pasal barang-barang khurafat lah macam tu. Bukan ke arah yang lagi satu ya, macam tu, bukan. Pasal I money gajah ni, ataupun aku nak cakap macam mana I duit ke, I money ke, macam tu. Aku cabut I cabut pun boleh lah. Duit. I duit. Kita sebut I duit ke, I duit pun boleh. I duit lah, I duit. I duit gajah ni, macam tu. Aku nak sebut I money. Boleh ke sebut je lah kan. Kita bukan cakap benda tak elok pun, kita sebut pasal benda ni sebab nama dia memang macam tu. Kalau korang tahu, minyak dagu ataupun minyak orang mati tu yang dapat daripada orang yang dah meninggal, tak berapa kuat lagi sebenarnya. Ada yang lagi kuat lagi. Ada lagi kuat daripada tu. I money gajah. Macam tu. Gajah ya, bukan tapir, bukan serigala, bukan anjing, bukan kucing, tetapi gajah. Gajah punya I money. Kita tengok sifat gajah tu pun kita dah tahu dah. Gajah tu kan besar, dia kuat. Gajah tu besar. Kita tengok gajah besar, gajah kuat. So lebih kurang macam itulah kekuatan sihir daripada Aiman gajah ni. Macam tu. Aku ni pun baru dapat tahu hari tu bila benda ni lalu dekat TikTok, ada ustaz yang bagi tahu macam tu. So kita buat research, kita cari lagi betul ke tidak macam tu kan. So dapat research. Kan kalau minyak dagu kan biasanya laki yang buat dekat perempuan kan. Tapi ada orang kata Aiman gajah ni macam tu, laki perempuan boleh pakai. Maksudnya perempuan boleh buat dekat laki yang dia suka, laki tu pun boleh dibuat dekat perempuan yang dia suka. Faham tak? Dua-dua boleh. Macam tu. Sebab orang kata kalau minyak dagu ni, dia macam tak jadi sangat lah kalau macam lain-lain sikit kan macam tu. Tapi kalau Aiman gajah ni macam tu, memang lagi power. Aiman gajah ni, okay, memang susah nak dapat. Susah lah nak dapat sebab dekat bomoh-bomoh ni biasanya dia orang kata ada minyak-minyak dagu, minyak-minyak pengasih yang biasa je. Ini memang susah nak dapat. Dah lah susah nak dapat, harga dia memang mahal. Macam tu. So kalau biasanya orang guna I duit gajah ni, macam tu, biasanya memang dia ni orang kaya lah. Okay, orang kata biasanya datuk-datuk, datin-datin, biasanya dia orang yang guna benda ni. Kenapa dia nak guna benda ni? Ni aku dapat baca dekat TikTok, aku dapat baca dekat internet juga. Biasanya orang-orang kaya lah, orang-orang kaya guna benda ni, dia nak jaga suami dia. Ya, suami pula nak jaga isteri dia. Macam tu, tak nak bagi orang ambil isteri dia. Yang isteri pula tak nak bagi orang lain ambil laki dia. Sebab tu dia guna benda ni. Tapi benda ni tak elok, sebenarnya khurafat. Macam-macam. Ada orang panggil kristal money gajah pun ada. Ada orang buat cincin. Ada orang jual macam-macam bentuk benda ni. Sebab benda ni memang ramai orang nak. Orang kata memang dia kuat tau, kuat. Tapi bukan sebab orang kata dia pengasih-pengasih je, bukan. Ada lagi satu. Orang kata lah yang beli-beli benda-benda ni, dia kata I money gajah ni macam tu, dia ada wave, dia ada gelombang. Faham tak gelombang? Maksudnya bila kita ada benda tu,
Diorang katalah bila diorang ada benda tu, dia jadi macam ada satu benda tu, macam wave tu macam gelombang. Gelombang apa tu? First, diorang kata kalau diorang simpan benda tu, rezeki makin luas. Diorang kata macam tu. Diorang makin kaya macam tu. Tapi pada pendapat akulah, kalau macam tu, ramailah orang beli benda ni, ramailah jadi kaya macam tu kan. First tak payahlah kalau macam tu, bomoh yang ada benda tu tak payah jadi bomoh macam tu kan. Simpan je benda tu, dah jadi orang kaya. Yang kedua pula, okey, dia penarik rasa kasih sayang. Ni aku cakap ni. Jadinya bila orang pandang je muka orang yang ada air duit gajah ni macam tu, dia jadi macam lelaki suka lah dekat dia, macam cantiknya, handsome-nya, lebih kurang macam tu, kau faham tak? Dia macam cantiknya, handsome-nya. Tapi biasanya air mani gajah ni biasanya perempuan lah guna. Biasanya perempuan. Kalau minyak dagu kan laki guna Kalau minyak dagu kita biasa tengok macam dekat filem-filem ke dekat drama ke, memang laki lah ramai guna benda ni. Tapi kalau air mani gajah ni biasanya perempuan guna untuk lelaki macam tu. Sebab biasanya kan dia guna nasi kangkang. Nasi kangkang tu pun lebih kurang sihir pengasih juga. Tapi nasi kangkang tu lagi kotor sebenarnya. Nasi campur dengan darah kotor macam tu kan. Macam tu lagi dahsyat lah sebenarnya. Macam gelilah. Kadang-kadang ada juga yang masuk taik ya dalam tu. Masuk taik dalam nasi tu, tapi orang yang makan tu tak nampak. Orang yang makan tu tak nampak pun ada taik kat situ macam tu. Dia je nampak. Orang yang buat nasi kangkang tu je nampak. Orang yang makan tak nampak. Kalau orang yang makan tu nampak, dia tak makanlah nasi tu macam tu. Dia tengok macam rendang dekat dalam nasi tu, bukan macam tu. Dia takkan nampak. Orang yang buat tu yang nampak. Ataupun orang yang kuat iman macam tu kan, dia orang boleh nampak lah. Yang ketiga, air mani gajah ni dia boleh kuatkan kejantanan lelaki. Macam tu. Ni kalau abang-abang kakak-kakak tengok, dia orang tahulah macam tu. Dia boleh kuatkan kejantanan lelaki bagi lelaki yang pakai lah. Kan tu je, bukan tu je. Air duit gajah ni, okey, biasanya peniaga-peniaga pun ada jual juga. Macam tu kan, ada viral kan baru-baru dekat TikTok kan. Ada peniaga yang isi tanah kubur dekat kedai orang lain. Ada. Ni peniaga-peniaga dekat kedai-kedai moden ni. Ni sekarang aku nak cakap ni, yang buat tu bukan orang apa pun, orang Melayu, orang Islam. Buat-buat macam tu, dengki dengan orang. Tengok kedai orang lari sikit tak boleh. Tengok orang kaya sikit tak boleh. Orang siapa yang kaya? Orang kita juga kan macam tu kan. Orang-orang kita, orang Malaysia juga. Kenapa nak dengki? Tak payah nak dengki-dengki. Bila dia kaya, manalah tahu bila dia ada duit, dia dapat tolong orang lain. Alhamdulillah lah tu rezeki dia. Buat apa kita nak dengki kan? Kalau kita tengok dia punya rezeki melimpah ruah, at least datanglah kedai dia, tanya, cik macam mana cik ni, boleh murah rezeki cik ni, boleh tak bagi tahu saya? Elok macam tu ni. Tak kau pergi jumpa bomoh tang mana, lepas tu minta pula tanah kubur, pergi santau, pergi sihir. Apa benda dapat apa macam tu? Tak dapat apa, masuk neraka ada dak. So air duit gajah ataupun air mani gajah ni digunakan untuk pelaris. Pelaris tu apa? Contoh kedai dia macam tak berapa laku kan, macam tak ada orang nampak sangat, tak ada orang pergi sangat. So dia pergi jumpa bomoh, Tok, saya ni Tok, saya nak kedai saya laku sebenarnya Tok, tapi macam mana Tok? Okey, kau bayar je aku 300, aku bagi kau air duit gajah. Macam tu. So nanti lebih kurang macam tu, dapatlah dia macam melariskan dia punya perniagaan. Lebih kurang macam tu kawan. Macam aku cakap tadi, harga menatang ni memang tidak murah. Ada murah, paling murah pun RM90 hingga ke RM300, cecah RM1,000, RM2,000 pun ada macam tu. Dia ada dia punya grade-grade dia. Grade A, grade apa semua ada grade-grade. Sebab tu benda ni mahal. Bayangkanlah kau nak dapatkan ni daripada gajah macam tu. Bukan kucing, bukan tapir, bukan cicak, bukan biawak, bukan gajah. Kau bayangkan gajah. Kau nak cari gajah satu. Okey, kau nak tunggu gajah sunatar macam tu pun satu macam tu kan. Macam mana kau nak dapatkan air mani gajah tu kalau kau tak jumpa gajah macam tu kan? Gajah. So nak dijadikan ceritanya memang macam tu guys. Kadang-kadang dia jual tu tak adalah banyak sangat, 5ml, 10ml macam tu. Sikit je tapi harga dia mahal. Kau tahu tak, ramai orang nak beli. Biasanya lah dia orang kata benda ni dia orang import daripada Indonesia macam tu. Kebanyakannya ada dekat Indonesia, tak ada dekat Malaysia. So apa yang ada dekat Malaysia ni dia orang dapat daripada Indonesia, macam import lah macam tu. Macam call-call, weh boleh tak kau dapatkan aku sikit dalam 2 botol, 4 botol, 5 botol macam tu, kau hantar sikit kat aku, nanti aku belilah macam tu. Dia berkurang. Bukan daripada Malaysia sebenarnya, tapi ada juga rasanya daripada Malaysia ada je, tapi ramainya banyaknya dekat Indonesia lah. Dia ambil daripada Indonesia. Dan adalah satu cerita ni. Cerita ni memang aku tahulah, sebab aku tahulah aku nak cerita ni kan. Okay, ada kawan mak aku dulu, okay, dia ni perempuan lah macam tu. Dia ni selalu kena dera dengan laki dia, faham tak? Macam tu, laki dia selalu macam
pukul dia macam tu. Biasalah lelaki pandai bahagian kan macam tu. Memang kurang ajar lah lelaki-lelaki macam ni kan. Macam tu kan, dia macam selalu pukul, selalu marah. Bukan pukul dia je, kadang-kadang pukul anak dia macam tu. Tak tentu pasal tiba-tiba dia pukul anak, tiba pukul bini kan. So nak dijadikan ceritanya, bini dia ni dulu memang baik tau. Kawan mak aku ni dulu, kawan kepada mak aku tu. Aku tak tahu sekarang dia dekat mana macam tu kan. Tak tahu sekarang dia duduk kat mana, apa benda semua. Mak aku pun dah tak tahu dia duduk mana. And then dia dah serik tau. Dia serik laki dia selalu pukul dia. Dia dah serik laki dia selalu dera dia apa benda semua. Nak tahu dia buat apa? Dia buat benda ni. Laki dia tunduk je. Jadi macam takut. Faham tak? Laki dia takut dekat dia. Macam pelik lah kan. Orang dekat sekeliling semua pelik. Kenapa pula laki dia macam ni kan? Dulu biasanya keluar malam, balik-balik pagi-pagi buta macam tu kan. Kadang-kadang ada mabuk. Balik-balik rumah mabuk tu yang pukul anak bini tu. Nak dijadikan ceritanya. So orang pelik kan. Lepas tu memang tengok muka lain berseri-seri lah. Muka kawan mak aku ni berseri-seri. Rupanya orang kata bila dia ajak pergi masjid tak nak. Bila ajak pergi masjid tak nak kan. Dulu kan ada orang mahaban, ada orang bawa pergi masjid, apa benda semua kan. Pergi masjid, pergi duri apa benda semua, dia tak nak. Macam tu. Rupa-rupanya ada pantang larang dia. Setiap kali dia ambil benda tu, ada pantang larang dia. Mungkin dia tak boleh pergi situ, mungkin dia tak boleh pergi masjid, mungkin dia tak boleh jumpa orang macam ni, mungkin dia tak boleh jumpa orang macam ni. Tu ada pantang larang dia. Terkantoi tu sebab ada sekali tu dia pergi ziarah, ada orang meninggal dekat masjid. Dia pergi ziarah, ada orang meninggal dekat masjid. Benda tu macam terbatal lah. Benda tu terbatal. Tangan dia ni sebelah warna hitam. Jadi warna hitam. Lepas tu macam ada gata-gata macam kudis-kudis lebih kurang macam tu. Memang terkantoi habis lah macam tu. Sebab dia guna tu banyak dekat tangan dia. Lebih kurang macam tu lah. Ada orang cerita. Banyaknya dia guna dekat belah tangan, belah kanan dia. Lepas tu laki dia tu pun ceraikan dia. Tapi untuk akulah kan, lebih baik tak payah ada laki macam tu lah. Lebih baik macam tu. Buat apa? Daripada mendera sakitkan kita apa benda semua kan. Lebih baik kau lepas. Lepas tu kau kahwin lain. Lagi mantap. Macam tu kan. Daripada kena pukul hari-hari apa benda semua kan tak elok tu. Dan nak dijadikan ceritanya, orang kata dalam 5 bulan 4 bulan macam tu dia dah pindah pergi mana pun tak silap. Aku tak tahulah dah pindah mana lah. Kita tak tahu kan. Manalah kita tahu lelaki tu dah berubah ke apa benda, kita tak tahu. Apa benda cerita pun kita tahu. Tapi ceritanya pada hari ini memang pasal Aiman gajah. So itulah dia guys segmen horror kita pada hari ini. Aku tak tahulah kalau korang rasa benda ni menarik ke, bosan ke apa. Kalau bosan minta maaf guys, nak dijadikan cerita macam tu. So guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten akan datang. So bye.